Kerana pengalaman yang ada di Singapura, hatta di Singapura itu sendiri, mereka terpaksa melakukan adjustment. Tetapi adakah kita mengambil pendekatan mereka iaitu try and error? Maksudnya kita buat dulu, panggil tengok. Dan yang saya rasa yang perlu ditekankan oleh Mak Menteri juga, di dalam pasaran, saya tengok ada perkembangan yang baik yang perlu digalakkan Mak Menteri. Penulisan-penulisan mengenai perbankan Islam. Dulu kebanyakan dalam bahasa Arab. Sekarang ni setelah banyak di dalam bahasa-bahasa Inggeris yang boleh dibaca oleh pengamal undang-undang yang tidak punya latihan di dalam dengan izin muamalat Islam. Jadi itu yang sebenarnya dipastikan bahawa strategi membuka pintu masuk ini menunjukkan bahawa pengamal undang Malaysia bersedia dari segi pendidikannya, dari segi pengamalnya, industrinya saya rasa memang bersedia. Tetapi Mak Menteri, kalau boleh jelaskan Dewan Mulia ini, saya tahu secara fakta banyak kita panggil facility perbankan Islam yang dulu kita luluskan, kebanyakan default. Dan kebetulan baru ni banyak untuk Mak Menteri keputusan-keputusan Mahkamah Tinggi kita, contohnya yang itu oleh Datuk Wahab Patel, mendapat tarikan mengenai kesahan ataupun tidak kesahan satu produk perundangan perbankan Islam. Tapi yang menarik perhatian Menteri ialah ini menjadi rujukan kepada rakan di luar. Dulu ketika peringkat awal, ketika ingat saya di universiti, yang kita kalau melihat isu kes muamalah Islam, maka kita perlu belajar daripada Pakistan. Kes-kes Justice Osmani, nak bawa tengok di sini. Tetapi yang saya katakan di sini tak perlu. Dengan izin, agenda saya ingat arwah Tan Sri Ahmad Ibrahim, yang ini saya rasa yakin saya ingin alukan di sini ialah to develop Malaysian common law, our own jurisprudence. Dan saya rasa ini bukan cita-cita kawan-kawan saya daripada Amerika, England dan Eropah untuk buka di sini. Dia datang untuk dapatkan legal fee saja. Kita secara politiknya, sebab tu saya kata jangan hanya lihat dari sisi ekonomi. Perlu juga lihat dari segi politik dan culture. Yang perlu dibangunkan ialah peluang Malaysia untuk mewujudkan dengan izin. Kawan-kawan saya selalu berbahas, Malaysia ada acuan sini, acuan sini. Tapi acuan tak dimajukan. Duk acuan tu lah juga 50 tahun. Where is the Malaysian jurisprudence? Ini ada peluangnya. Kita telah bangunkan harta sepencarian. Tidak ada. Pencarian ialah disebabkan dengan izin. Inherent strength of our own culture. Tiba-tiba wujudnya satu sistem perundangan harta yang amat adil. Harta pencarian sepencarian. Dan saya yakin bangunnya perbankan Islam ini akan bangunnya lagi perbankan hartanah Islam. Dari segi wakafnya, dari segi kita panggil hibahnya, itu semua akan bangun. Tetapi persoalannya kenapa kita mengandaikan mereka-mereka ini akan datang bangunkan perkara ini? Saya rasa tidak. Jadi Mak Menteri, saya mohon Mak Menteri secara khusus nyatakan firma guaman mana yang akan datang di sini yang telah menunjukkan minat mereka. Ya Mak Menteri, saya ingin juga mewakili firma-firma guaman yang kecil-kecil, yang di atas sebab-sebab tertentu. Ya, kita perlu ingat ini pasaran terbuka. Malaysia mengamalkan dasar ekonomi terbuka. Persaingan satu perkara yang sihat, tetapi pada masa yang sama dengan izin. Keadilan sosial juga perlu dilakukan kepada mereka-mereka ini, kerana imbangan untuk mereka bersaing tidak sama dengan atas banyak sebab. Mak Menteri, firma guaman Amerika akan datang pertama sekali, I have big insurance. Satu syarikat akan kata, contohnya, saya tak tahu, mungkin satu Boeing datang ke Malaysia. Boeing, dia perlukan syarikat yang insurans besar. Dia nak protect. Dia want to protect their deal. Jadi, untuk pastikan perkara-perkara tidak diingini berlaku, dia mahu satu syarikat yang ada insurans yang besar. Firma guaman kecil tak ada, Pak Menteri. Tidak ada. Sehingga kan apabila bank-bank menetapkan bahawa sekian-sekian insurans, kurang-kurangnya coveragenya 5 juta dan sebagainya, ada yang membebankan firma guaman kecil. Tapi saya kata perkara itu sudah boleh diterima. Dan kita faham secara komersialnya, ianya akan membantu untuk memastikan transaksi itu dikawal. Tetapi bayangkan kalau firma guaman datang hari ini atas dasar saya punya insurans yang besar. Jadi bagaimana rakan-rakan firma guaman Malaysia? Kita kalah di situ. Okey. Dan yang kedua, Mak Menteri, saya juga ingin mengatakan bahawa di dalam kita mencadangkan akta ini, Seksyen 40L, saya mohon Mak Menteri, sejauh mana komitmen kita untuk mengawal selia isu-isu kelakuan profesional, etika dan
account. Seperti katakan di sini, yang dikatakan kalau mengikut section ini, ia juga akan melibatkan mereka-mereka yang mengamal di framework government asing. Yang Mak Menteri, ingin saya tanya Mak Menteri, sehingga hari ini, seperti yang dikatakan oleh rakan saya semalam, isu-isu disiplin peguam pun masih lagi timbul keraguan, Wikilingham dan sebagainya, itu semua masih lagi tidak diadili dengan sebaik mungkin, sehingga menyebabkan ada mengatakan peguam ni banyak ada yang tak boleh dipercaya dan sebagainya. Tapi saya rasa itulah perkara yang sebenarnya akan mengembalikan kegemilangan, kewibawaan sistem perangan Malaysia, yang sebenarnya hari ini perlu dilihat oleh Mak Menteri secara serius. Ialah isu keyakinan. Isu sebenarnya ialah is a confidence crisis. Orang mengatakan kenapa mereka ke Hong Kong. Saya mengatakan takkan pengamal undang-undang di Hong Kong lebih hebat daripada pelajar Malaysia yang belajar di England. Dan saya tahu banyak pelajar Malaysia yang belajar di England juga sama bagus. Kenapa mereka mengatakan mereka perlu ke Singapura? Adakah pengamal undang-undang di Singapura bahasa Inggerisnya hebat sangat sehingga kan mereka sanggup membuat keputusan ke sana? Ke sana maksud transaksi di Malaysia, berurusan di sana, itu kos. Bagi saya ada isu lain, iaitu isu keyakinan. Dan saya yakin pengamal undang-undang di Malaysia punya potensi. Okay. Akhir sekali saya nak sentuh sedikit saja mengenai isu polemik Law Academy dan juga Bar Council, dan saya rasa Menteri boleh menjelaskan perkara ini. Menteri, pada pandangan saya, cadangan Law Academy ini bukan satu perkara yang mengunsingkan saya, tidak sekali-kali. Kerana secara faktanya, ia wujud di tempat-tempat lain. Di Singapura, punya peranan Law Academy dengan tersendiri. Saya rasa di England, punya peranan tersendiri. Malah, ia dilihat sebagai satu perkara yang coexist dan membantu satu sama lain, saling memerlukan. Di atas alasan-alasan yang saya boleh terima, bahawa ramai pakar-pakar undang-undang, di atas nama in-house counsel, di atas nama pensyarah, di atas nama penulis buku, di atas nama mantan-mantan hakim, mereka perlu diberi peranan, dan saya rasa peranan ini perlu diberikan. Tapi Mak Menteri, yang menjadi permasalahannya ialah the underlying facts, bagaimana perkara ini dinamiknya ditimbulkan sehingga dengan izin Mak Menteri mengelirukan rakyat. Dan saya rasa ini perlu diperbetulkan. Kerana yang timbul di sini saya mendengar semalam, ianya akan menggantikan. Saya rasa perkara itu perlu diperjelaskan. Betul ke ia akan menggantikan Bar Council? Kalau itu yang dimaukan, saya kata saya membantah. Kerana Bar Council, Majlis Perguaman, mempunyai peranannya tersendiri secara statutory, yang saya rasa kerajaan Malaysia perlu ingat, ianya membantu indikator-indikator keadilan dengan izin. Sekarang ini negara dunia ada namanya Rule of Law Index, memantau kita. Dan saya rasa itu perlu. Kenapa perlu kita hilangkan perkara yang telah membantu negara ini mendapat keyakinan lebih 50 tahun? Ya, dan kebetulan mantan-mantan Perdana Menteri kita semua peguam. Dululah. Sekarang bukan. Bukanlah saya nak kata pekan ni bukan peguam, tak faham. Dia faham. Tapi maksudnya ialah dia tahu perkara tersebut. Progressiveness of a nation juga merujuk kepada indikator-indikator kebebasan. Tetapi kita hari ini apabila berbahaskan isu kebebasan hari ini, apa dia? Kita mengandaikan bahawa negara, state have the monopoly of freedom. Isu kebebasan bukan isu yang perlu dikompromi. Bersih hari ini. Dilihat kepada isu-isu yang seolah mengandaikan bahawa police know best. Wujudnya hak asasi manusia ialah disebabkan, saya bahkan lagi sekali, ialah the tyranny of the state. Apabila rakyat tidak lagi punya satu safety guard selain pada perlembagaan, bahawa ada kerajaan dalam dunia ini di atas nama authoritarianism yang menekan rakyat, itu ada fakta. Tetapi yang mempertahankan rakyat ialah perlembagaan. Hak asasi manusia bukan wujud dalam satu vacuum. Saya tadi mengatakan, tadi kebetulan beri peluang di RTM, hak asasi manusia itu bukan satu perkara daripada luar ke dalam. Kita diajar oleh keluarga kita di rumah, what is justice, apa itu keadilan, apa itu hormat menghormati. Tetapi perbahasan di sini mengandaikan bahawa hak asasi manusia is a new imperialist ideology, is a new religion. Saya kata kerajaan, ya? Nak tanya, you naik habis bila kita ajar tengah hari. Nak tutup. Okey. Sebab itu apabila
Ya, apabila dibahaskan isu ini, saya rasa dia memberi beban kepada kerajaan hari ini. Kerana agenda hak asasi manusia, agenda kebebasan ini ialah satu perkara yang sejagat. Bukan satu perkara yang hanya dibincang di dalam ruang-ruang forum, di ruang-ruang conference, tetapi ianya menuntut komitmen kerajaan-kerajaan dunia di atas nama bangsa-bangsa bersatu dan sebagainya, mengatakan apa pendirian kamu mengenai isu kebebasan. Sebab itu saya rasa dalam hal ini kerajaan perlu membuat satu keputusan yang bijak dan jangan satu keputusan yang menganjak ke belakang seolah kebebasan di Malaysia ini tidak berada satu tahap yang matang. Rakyat tidak tahu apa itu keamanan, rakyat tidak tahu apa itu keganasan. Saya rasa rakyat hari ini tahu. Sebab itu yang saya cadangkan Mohd Menteri, saya alu-alukan mana-mana siasatan, komisen dan sebagainya. Tetapi paradigma yang baru ini Mohd Menteri, secrecy is not security anymore. Transparency is security. Maksudnya rakyat perlu diberi fakta. Kalau betul dikatakan ada rakyat yang menendang polis, tunjukkan, kita melihat. Kalau betul dikatakan kita membakar kereta polis secara sengaja dan memang kita ada niat jahat untuk menghuru-harakan negara, silakan. Sebab saya kata perkara ini boleh diterima oleh mana-mana rakyat yang rasional. Jadi pada pandangan saya, transparansi yang perlu ditegaskan. Jadi pada pandangan saya, apabila Tun Hanif Omar telah membuat keputusan mengenai sikit, ya, Nabil ni bersih je sikit, 57 15 second je, 57 tak payah lah, saya ni wrong line. Jadi Mohd Menteri, yang saya katakan di sini Mohd Menteri, akta ini bukan saja menentukan profesion guaman. Akta ini menentukan ialah dengan izin kembalinya keyakinan orang luar dan rakyat terhadap profesion guaman dan lebih penting dengan izin pengurusan sistem keadilan di negara kita. Terima kasih.